Nangis, terus nangis. Saya sampai cakap kat manager saya nak balik. Saya pun pergi gigil. Saya tak tahu kenapa. Saya tak nak duduk sini. Saya diagnose pada tahun 2018. Bukanlah ikut keinginan tapi dipaksa untuk diagnose. After my case yang dikatakan saya memukul orang, benda yang kecil je sebenarnya. Saya cuma nak beli air, orang kaunter tu macam bernada tinggi dengan saya. So saya trigger. Second time dia sound me. Kalau tak ada duit, tak ada duit. So saya jadi macam, bro, come on lah, your words kan. Actually, what I did, saya tarik dia, I peluk dia because I nak bisik dekat dia, kat telinga kan. Brother, you dekat Malaysia, got lot of orang Melayu yang mempunyai adab. Kalau you ada masalah bekerja you pada hari itu, jangan bawa ke orang lain. Kalau awak tak ada adab, dan jangan duduk sini. So dia pergi je belakang dan tiba-tiba ada radioka sampai. Dan radioka tu literally parking sebelah mereka. Fariu macam FBI orang jenis emas bawa M16 semua keluar. And then tiba-tiba diorang keluar balik dan jumpa saya, minta my IC and everything. Saya dibawa ke HKL. Saya masa tu ada sedikit salah faham dengan doktor. Doktor tu kata, okey, saya bagi awak satu ubat, lepas tu awak dah boleh pergi isap rokok. And then they abuse lah actually. Tak sampai 3 second lah, hilang. Saya bangun je, saya dah berada di hospital psikiatri. Bangun je dengan dah tukar baju hospital. Mula-mula ingatkan saya ada kanser. So saya bangun macam, aku sakit kan? Macam tu lah. Untuk saya personally, di luar sikit kotak hidup saya iaitu culture shock. Sebab di usia yang muda, tak ada terkenal pun masa tu pun. Kewangan yang baik, kan kerja pun nak 24 jam, tulis lagu, buat lirik lagu nak 24 jam. Dia macam addiction jugalah. Bila you addict dengan something, feel best, cuma you tak tahu the consequences dia, kan? All like to say lah, masa tu saya tak sedih, tak marah. It's a new thing for me. Macam, ada yang benda ni, macam tu lah. Tapi that time saya take it as a pembelajaran. Happy tu bila tahu benda tu macam mana, tapi sedih tak boleh nak continue kerja lah sebenarnya masa tu. So dia bercampur bau lah juga. Bagi saya masa tu saya ingin tahu yang sangat tinggi. So saya take it as a benda tu pembelajaran. And for me, daripada menyalahkan, saya berterima kasih. Tuhan pilih saya untuk ada benda ni because of you dikenali. So melainkan muzik, apa lagi yang boleh bantu orang? Saya bila diagnose memang ada buku, so kita ada ubat lah. Pernafasan before you tidur, macam mana you nak tidur. So untuk you slow down balik jantung tu. Ada yang macam tidak mengambil ubat tapi tahu macam mana untuk mengawal. For me ialah notice penyakit tu, iaitu simptom awak. Yang keduanya, tahu penyakit tu, terima penyakit tu. Yang keempat, faham penyakit tu. Yang kelima, faham situasi tu. So baru you boleh faham diri you dengan penyakit tu. Sebab sama kalau orang yang tak tahu, tak faham penyakit dia, tak tahu nak buat apa, dia terus trigger. Terus macam saya lah kan. Tiba-tiba mamak ni nangis pula, tiba-tiba mamak ni jerit-jerit. Ya pasal ni lah, macam tu lah. Saya boleh cakap 2 minggu tu macam 2 tahun tu. For me, saya bersyukur bila berada dalam tu sebab saya tak pernah tahu pun ada benda-benda yang jadi kat saya wujud. Orang ni elok tau. Dia patient, pukul 2-3 pagi orang dah tidur kan. Tiba-tiba saya dengar toilet. Dan bila I go to the toilet, dia macam tengah sorang-sorang mengacau-kacau tau. Bercakap dengan kepala paip. So saya macam, yelah kan. Dia tak nak dengar pun apa saya cakap tau. Saya macam, bang buat apa bang kan? Dia berburak dengan kepala paip tu. Orang normal tak pernah tengok benda tu dan tak pernah tahu pun benda tu ada. So saya take it benda ni sangat positif. Saya cakap, Zin, Tuhan bagi kau peluang untuk tengok benda ni tau. Sebab orang lain tak dapat tengok benda ni. Awak okey, awak nampak happy kan. Awak boleh keluar. Saya pun masa tu menghappykan diri lah. Happy gila. Jumpa doktor gelak-gelak senyum kan. Lepas tu doktor, wah happy lah Zin hari ni. Doktor nak tanya, berapa persen awak punya happy ni? Kalau 1 ke 100. Saya 100 patut doktor saya happy ni. Lepas tu doktor tu, sakit lagi ni. Saya macam aduh salah jawapan pula. Zin nak tahu tak sebenarnya face normal orang normal untuk rasa happy ialah 70 je. Mana ada 100. Wajar doktor tu. Tekan rapat dengan Caprice lah masa tu. Boleh tu say he's my brother lah that time. Sebab saya tumpang pun rumah dia that time semua soal. Memang my family pun jumpa dia. Terlampau banyak bagi saya. Terlampau syarat sangat advice dia sebenarnya. And for me bila saya kenal dia personally, dan belakang kamera sangat lain. Antaranya kot yang boleh drive me until now, antara words dia yang power is berjayanya awak pada hari ini disebabkan keluarga ataupun orang tua. Itu antaranya. Baik ataupun buruk itu belakang cerita, tapi because of them you are here lah. Saya pun sebenarnya happy because of saya rasa bila orang tahu yang saya ni ada masalah mental, masih ada lagi yang menunggu untuk berkawan. So bila keluar tu, diorang macam nak tahu kau dah elok belum? Macam tu lah. Macam
kau kan? Macam tu lah. Ada macam, kau kan? Macam tu lah. Saya lah kot yang macam insecure sikit lah. Sebab, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya banyak yang reach me out balik, yang cari saya balik, yang tanya macam mana. Tak ada yang hilang because of tu, tak ada. Tak pernah lagi lah saya dengar kawan-kawan saya jumpa saya. Bro, aku tak nak kawan kau gila lah. Tak ada lah, tak ada. Kalau cakap pasal terfikir tu, dia memang akan ada lah. You bawa kereta, pedal brake you rosak tu, depan tu dah kereta lain lah. So dia macam tu lah, macam weh. Stop. Tapi dia ongoing. Masa sampai dia dah benak, sampai macam, aku nak mati lah. Ada macam tu. Sampai macam, dah aku nak stop lah, benda ni semak sangat lah. Dia jadi macam tu, dah overload, sangat overload. Ada, saya pernah kena epilepsi second time. Tapi masa ni dia tak mania, dia depressed. Saya pernah ada masa tu sound check dekat PICC Putrajaya, baru nak nyanyi, zoom, nangis. Terus saya pun pergi gigil. Saya tak tahu kenapa. Masa saya pergi make up, saya tak tahu, but I feel like the whole bilik tu orang tengah make up apa semua ni macam cakap pasal saya. Macam boleh dengar. I tak tahu macam mana, tapi saya boleh dengar. Literally I can hear one by one word. Macam padan muka ke, kau ni tak adalah hebat mana. All like macam all the netizen comment, tapi in real life. Sampai saya gigil tau. Lepas tu bila saya nak naik stage tu, terus nangis. Saya sampai cakap kat manager saya nak balik. Saya tak nak duduk sini. Saya nak balik. Saya sampai duduk dalam kereta, saya nangis je. Terus nangis. So that's my second episode yang sangat teruk. Macam mana nak bagi orang faham pasal mental health ni? Sebab if you make a video and so on, orang tak nak tengok sangat. Apa benda yang orang akan dengar? Lagu. Orang akan dengar lagu. So, by words. So, I would like to say, Tuhan letak saya di tempat yang betul. Aku letak kau kat sini, sebab kau ada kelebihan untuk lagu. It's not about music sahaja. Macam tadi kan, bila kita cerita, lagu tu bukan sahaja tentang music sahaja. Gila. Pernah. Aduh gila tu. Saya gelak lah baca kan. Saya gelak because of saya tahu saya lagi tahu lebih daripada dia. Kalau dia pandai sikit, dia cakap kau dah bipolar. Okey lah, nampak ada bijak sikit kan. Ada this one fans, dia pernah DM me lama tapi saya tak perasan. Ada kawan dia DM saya cakap, dia kata kawan dia ada nak suicide. And then saya tengok story dia, dia dekat atas bangunan, dia buat story pakai lagu sakit. So saya terus reply DM dia, saya cakap, where you at? Awak kat mana? Kalau ada waktu lapang, jumpa saya. And then kita meet up lah. Dia jumpa and then dia boleh borak dengan saya. Sebab saya tak nak ada cerita yang dalam history lagu sakit orang suicide dengan lagu tu. Supposed to be orang sihat dengan lagu tu. Tak salah untuk awak berada dalam kegelapan. Sebelum ada pelangi pun ada hujan. Sebelum senyum pun boleh nangis. Tapi jangan lama-lama. Kalau awak rasa awak sedih and you pretend to be okay, is not okay. Sebab itu pun punca awak punya mental health lagi teruk. So kalau awak sedih, silakan. Kalau awak gembira, silakan. Hargai diri awak. Itu sangat penting. Awak punya problem ni disebabkan orang sekeliling awak. Antaranya juga disebabkan awak memikirkan orang sekeliling. Jadi siapa nak fikir pasal awak kalau bukan awak? So sayang diri dulu sebelum sayang orang. Action!